Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum forum tadi saya sempat berwhatsapp dengan Dr. Rozaimi. Dia whatsapp lah, dia kata, saya lambat sikit tadi. Dia whatsapp, dia kata, Syekh kat mana? Saya kata on the way. Biasalah jawapan popular. Dan saya tahu dia risau takut saya tak sampai. Saya kata, jangan risau Syekh. Walaupun saya tak dapat surat jemputan, kalau saya sampai. InsyaAllah kan. Dan Alhamdulillah dah sampai. Dan saya perkenalkan panel kita pada malam ini. Di sebelah hujung sana kita berikan tepukan kepada Mufti Negeri Perlis, Dr. Asri Zainal Abidin, Dr. Asri, tuan-tuan. Dan panel kedua, baru sahaja beberapa minggu selesai debat sebelum ni tentang wacana isu bid'ah, dan sekali lagi beliau dijemput ke pentas diskusi pada malam ini. Kita berikan tepukan kepada Dr. Rozaimi dan puan-puan. Dan seterusnya, silap lupa, tak sampai. Okey, tak apa. Dia terbawa-bawa, maklumlah kan. Ingat dia datang kan. Tuan-tuan, saya tak boleh perli lebih sebab Dr. Mazhar pun dah ingatkan dalam Facebook beliau, jangan duk perli lebih sangat kan. Kita kena jaga akhlak dan adab kita, insya-Allah. Jadi sebelum kena marah kat mufti, baik behave, insya-Allah. Saya, tuan-tuan, baru lepas baca satu berita. Kita pergi jauh sikit. Di US ni ada seorang yang cakap besar. Dia sembang kemah. Orang Kelantan kata kecek lebih berdoa. Dia ni calon presiden US. Dia sebelum ni seorang jutawan hartanah lah. Dan dia menyatakan bahawa if I'm the president of US, the Muslims will not come into the United States. Dia kata begitu. Malah dia memperkenalkan satu undang-undang agar setiap orang Islam mesti memakai tag nama agar dikenal pasti supaya rakyat mereka syarikat boleh berjaga-jaga daripada teroris. Nah, fitnah yang melanda agama kerana isu terorisme. Tetapi bagusnya, dikala Donald Trump yang membuat banyak kenyataan bodoh itu, ada pemimpin yang bukan beragama Islam yang memberi kenyataan yang Masya Allah hebat. Antaranya David Cameron mengatakan bahawa kenyataan Donald Trump adalah misleading statement. Dia kata, we are not against the Muslims, we are against the radical Muslims. Dan pemimpin Presiden Amerika Syarikat mengatakan, Presiden Perancis mengatakan, Mr. Trump like others stokes hatred. Mr. Trump adalah macam orang lain yang menyebarkan kebencian. Dan kata beliau lagi, our only enemy is radical Islamists. Bagaimana dunia sekarang sedang havoc kerana fitnah teroris. Di Malaysia lain cerita. Tuan-tuan, dulu sekolah menengah kat mana? Malaysia ke, India ke, Bangladesh ke, England? Malaysia, sah teroris. Sebab anda belajar tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. So, jaga-jaga, ni muka teroris. Kamera, tolong tunjuk seorang-seorang. So, malam ni kita nak bincang pasal terorisme secara santai, tapi insya-Allah secara berfakta, bukan main kapi sampai ke sudah. Alright? Boleh doktor, jangan kapikan saya. Sorry Sah. Terbawa-bawa. Okey, jadi saya persilakan dulu Dr. Rozaimi sebab bagi dia terangkan sejelas-jelasnya. Sebab saya di sekolah menengah SMKA Falahiyah pun belajar Tauhid 3. Masuk UIA pun dia ada masa tu dia panggil FKM. Kita belajar Tauhid 3. Memang sah-sah. Kalau betul dakwaan orang itu, maka saya teroris. Sekali lagi kan. Jadi Dr. Rozaimi, tolong terangkan pasal Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, Asma' wa Sifat, isu berkaitan dengan Tauhid 3 ini. Silakan. Fadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Terima kasih kepada Tuan Moderator Saudara Amin Idris yang dimuliakan, yang dihormati Sahibus Samahah Mufti Perlis Dr. Muhammad Asri, yang berhormat Datuk Seri dan juga Datuk-Datuk yang lain, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, saya tidaklah mewakili mana-mana pertubuhan untuk hadir pada malam ini. Saya datang atas jemputan diri saya sendiri. Maksudnya saya bukan mewakili mana-mana pertubuhan yang menarik diri di saat akhir.
Kemudian sebab dia orang confuse, dia kata macam mana you boleh jadi wakil pada mana-mana ni. Dah. Kita hadir kerana ada jemputan, bukan kita mewakili mana-mana. Yang seterusnya, apabila kita nak bercerita tentang terorisme, sekarang ini ada satu usaha untuk mengatakan tauhid 3 serangkai ini adalah punca kepada terorisme. Tauhid 3 serangkai ini akan membawa kepada keganasan. Apa ide tauhid 3 ni? Yang mana tauhid 3 ni ialah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma' was sifat. Tauhid rububiyah ialah mempercayai dan mengiktiraf bahawasanya Allah itu pencipta dan mentadbir. Allah Ta'ala memberikan rezeki, pemilik segala sesuatu yang ada di atas muka dunia ini. Tauhid uluhiyah ialah hak Allah untuk diberikan segala ibadah kepada dia. Dan tauhid asma' was sifat ialah tauhid yang kita kena mengaku bahawasanya Allah itu mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang diceritakan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya bila ada kenyataan yang mengatakan tauhid 3 ini boleh membawa kepada keganasan, saya jadi keliru. Saya jadi susah untuk cerna. Kerana selama berpuluh tahun kita belajar tauhid 3 di Malaysia, saya tak pernah jumpa lagi orang di Malaysia ini dikaitkan dengan keganasan semata-mata kerana belajar tauhid 3. Apa yang dikatakan sebagai keganasan itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan metodologi, kerana tauhid 3 ni hanya semata-mata metodologi. Yang memperkenalkan tauhid 3 ni pun kadang-kadang bukannya ulama muda-muda ataupun ilmuwan muda. Antara yang berumur juga, yang beraliran kita kata pondok juga, sebahagiannya ada juga yang menulis tentang tauhid 3 ni. Antaranya Syekh Al-Mandili juga menulis tentang tauhid 3, memperkenalkan kerana ia hanyalah metodologi. Baik tauhid 3 ataupun tauhid 20 ataupun tauhid 13, semua ini sifat 13 atau sifat 20 ataupun sifat 13. Yang ini semua metodologi untuk mengaji, untuk belajar akidah. Semata-mata metodologi tidak menjadikan orang sebagai teroris. Tetapi teroris ini adalah sifat individu yang saya akan huraikan nanti. Jadi di mana yang dikatakan belajar tauhid 3 ni boleh menjadi teroris? Mereka mengatakan oleh kerana tauhid 3 ni senang nak kafirkan orang. Kerana siapa yang tak sembah, dalam tauhid 3 tu ada sifat tauhid uluhiyah, yang mana siapa yang bertawassul dikafirkan oleh orang yang memegang tauhid 3. Saya kata ini satu kenyataan yang bagi saya kurang teliti. Kerana bila kita belajar tauhid 3, di sana ada bab yang dipanggil sebagai mawani'ut takfir, penghalang-penghalang daripada kita nak mengkafirkan seseorang. Kita nampak satu orang buat satu perkara yang boleh menyebabkan dia keluar daripada agama. Tetapi sebelum kita nak kafirkan dia, kita kena pastikan salah satu daripada 5 halangan tu tak ada. Apa dia? Yang digariskan oleh ulama yang menyusun tauhid, metodologi tauhid 3 ni. Yang pertama dia kata, orang yang melakukan perkara itu mestilah tidak jahil. Kalau dia jahil, maka dia tak kafir. Yang kedua, dia tak dipaksa. Kalau dia dipaksa, dia tak ada pilihan lain, dia buat benda tu, maka dia tak boleh kafirkan dia. Ataupun dia buat tu kerana ada takwil. Kita nampak dia sembah depan kubur, rupanya dia bukan sembah. Dia kata sebenarnya saya anggap benda ni ada keramat. Dia bukan menyembah kubur tu. Kita tak setuju dengan perbuatan tu, tapi kita tak boleh nak kata dia kafir, kerana dia ada takwilan dia sendiri. Walaupun kita tak setuju dengan perbuatan dia, tapi dia tak kafir selagi mana dia tak mengiktiraf itu adalah Tuhan dia. Kemudian yang keempat, jahil, silap. Dia tersilap ataupun dia lupa. Jadi bila 5 ni ternafi, barulah kita boleh kafirkan dia. Bila ada salah satu daripada dia, kita tak boleh nak kafirkan dia. Dan orang yang mengatakan orang yang belajar tauhid 3 ni suka mengkafirkan orang, sebenarnya orang yang belajar tauhid 3 ataupun yang mempertahankan tauhid 3 ni, dia tak kafirkan orang, dia dikafirkan. Balik pula. 4 hari sudah saya dikafirkan. Dr. Mazhar setiap hari. Mazhar awal lagi kan. Dan saya jadi terkejut. Saya jadi terkejut sebab yang kafirkan saya tu dia tak pro tauhid 3 pun. Dia tak pro tauhid 3 tapi dia suka kafirkan orang. Jadi nak menunjukkan bahawa kafir mengkafir ni bukan cerita metodologi, cerita sikap dia.
Tapi antara yang dia ada 3 orang senarai. Saya nombor 3 sekali lah. Kira paling rendah lah. Yang nombor 1 ada Ustaz Zahazan, nombor 2 Ustaz Halim Hassan. Tapi 2 orang mamak. Nak tunjuk mamak mempunyai pengaruh yang besar dalam negara ni kan. Mamak juga. Mamak rules kan. Mamak rules. Semata-mata kerana saya mengatakan tidak ada satu riwayat yang sahih mengatakan galakkan memakai serban. Tiba-tiba jadi kafir. Tak belajar tauhid 3 boleh kafirkan orang. Jadi apa sebab? Apa punca manusia ini suka jadi teroris? Yang pertama sekali kerana jahil. Nabi sebut dalam hadis, banyak hadis tentang khawarij. Nabi kata, saya khruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan. Akan muncul di akhir zaman nanti satu kumpulan yang giginya muda, sufahaul ahlam, dia punya angan-angan pun masih lagi bodoh. Yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Quran, tapi Quran tidak sampai melainkan hanya pada kerongkong. Tak sampai ke jiwa, tak mentadabbur dalil-dalil. Tetapi mereka membaca dalil yang sahih, tetapi mereka tidak faham apa itu dalil. Yamruquna ad-din, yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahm min ar-ramiyah. Mereka akan keluar daripada agama seperti mana anak panah keluar daripada busur. Jadi sikap yang menjadikan seseorang itu teroris bukan kerana dia belajar metod tu, tetapi kerana dia jahil. Ini golongan khawarij. Kadang-kadang slogan mereka benar, dalil mereka sahih, tetapi sikap jahil, meletakkan dalil bukan pada tempatnya, tidak tadabbur dalil, menyebabkan mereka akan menjadi teroris. Itu yang pertama. Yang keduanya, bila mereka merasakan bahawasanya diri mereka yang terbaik. Ini satu masalah yang akan menjerumuskan manusia ke arah teroris. Bila mereka merasakan orang yang tak sama dengan mereka sesat, orang yang tak sama dengan mereka kafir. Mereka merasakan amalan mereka lah yang terbaik. Amalan kami jangan dipertikai. Siapa pertikai amalan kami, terkeluar daripada metodologi Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai contoh, seolah-olah macam Ahlussunnah itu sangat sempit, sedangkan Ahlussunnah itu sangat luas. Manusia boleh berbeza pendapat. Siapa yang mengkritik beberapa amalan Melayu turun-temurun, maka mesti di-ban, sesat. Ini masalah akan membawa kepada hulu, melampau dalam agama, sehingga tak boleh langsung dikritik beberapa amalan turun-temurun kita. Bukan saya nak kritik semua, tapi kadang-kadang kita ada ruang untuk kita berbeza pendapat. Kita ada ruang untuk kita berwacana, untuk kita menilai semula beberapa amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kalau tak, buat apa ada proses dakwah? Tak payah dakwah, semua dah betul kita ni. Baik. Dan yang akhir, perasaan, rasa diri baik daripada orang lain ni akhirnya akan membawa kepada ta'assub mazhab. Dan ini juga akan membawa kepada sifat teroris. Ta'assub kepada mazhab yang merasakan siapa yang keluar daripada mazhab yang saya pegang, maka tidak layak untuk hidup di atas muka bumi ini. Jadi dikatakan orang yang belajar Tauhid 3 ni, sebenarnya dikatakan orang yang belajar Tauhid 3 ni adalah rekaan daripada Ibn Taymiyah. Dan Ibn Taymiyah sekarang ni sedang giat dikaitkan dengan teroris. Sebenarnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Tauhid 3 ni bukan diperkenalkan oleh Ibn Taymiyah. Bukan Ibn Taymiyah orang yang pertama yang memperkenalkan Tauhid 3 ni. Yang memperkenalkan Tauhid 3 ni orang sebelum dia, Ibn Battah. Ibn Battah, saya ada nukil di sini, tapi panjang saya nak nukil, masa pun tak apa nak ada ni. Tak apa, saya berkuasa, teruskan. Dia mengatakan dalam kitab dia Al-Ibanah, dia kata asal iman kepada Allah itu yang wajib ke atas makhluk untuk percaya, iaitu mengisbatkan ataupun menetapkan iman dengan 3 perkara. Yang pertama dia kata, apabila seorang hamba mempercayai bahawasanya sifat Allah yang rububiyah, sifat Allah yang rububiyah. Kemudian disebut yang kedua, dia kata ayya'taqida wahdaniyatah liyakunu mubayyinan bidzalika madhhab ahli syirk alladhi aqarru bisani wa asyraku ma'ahu fil ibadah ghairah. Dia bersifat dengan sifat uluhiyah. Dia percaya bahawasanya Allah ini tidak boleh disyirikkan dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, dia mempercayai bahawasanya Allah bersifat dengan sifat yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Maka dia sebut dia meninggal pada tahun 385 Hijrah. 500 tahun sebelum daripada Ibn Taymiyah menyebut benda yang sama. Jadi sebab itu kalau nak katalah dia adalah sumber teroris, saya jadi susah juga nak percaya lah. Saya susah nak cerna maklumat ni. Kerana sepanjang daripada kurun keempat telah diperkenalkan tauhid ini, sepanjang zaman ia diajar, sepanjang zaman ia diterima.
tiba-tiba zaman ni dikatakan ia adalah sumber kepada keganasan saya susah sikit untuk terima. Jadi saya serahkan balik kepada saudara Amin. Masya-Allah. Jazakallah Dr. Rozaimi. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang diterangkan oleh Dr. Rozaimi moga-moga sedikit dia menghilangkan kekaburan kepada pencerahan daripada yang kita menjernihkan apa yang keruh, insya-Allah. Baik, sekarang ni kita pergi kepada panel yang ditunggu-tunggu, yang selama ini dicabar. Gitulah. Saya rasa tak perlu ulas lanjut. Akhirnya dia menerima cabaran. So jadilah malam ni, insya-Allah. Kita masih menunggu, insya-Allah. Setuju kan? Tahu kok dia on the way kan? Jadi tuan-tuan, saya nak tanya pada Dr. Mazhar, Dr. Asri tentang bila berbicara soal terorisme, bagaimana kita nak, sebab Dr. Rozaimi dah bagi sedikit teaser tentang punca kepada berlakunya ekstremisme. Jadi nak pergi kepada Dr. Mazhar tentang soal ghulu dalam agama, melampau dalam agama, sedangkan kita dididik dengan prinsip wasatiyah. Jadi kita persilakan tuan-tuan dan puan-puan, fadhil mashkura Dr. Muhammad Asri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mesti boleh saya berdiri ya? Tak apa, silakan, no problem. The stage Bukan kerana teroris tapi saya selesa. Geram kan? Saya tadi ada minta suruh dia orang sikit 1-2 slide untuk saya kongsi. Pengusi Special malam ni, doktor. pengusi Dr. Rozaimi, pengusi dan sahabat kita yang tak datang juga hadirin pada sidang. Saudara Ahmad Yani mengingatkan saya tentang zaman saya muda dulu. Tapi lah ni pun taklah berapa tua. Dulu memang orang ajak debat mau. Tapi saudara Astora, mungkin dia juga mengikuti, saya tahu. Dia adalah, saya memberikan kredit pujian pada dia. 2 siri dia berdebat dengan saya. Pertama di Pulau Pinang, kemudian beberapa tahun kemudian dia berdebat di Dewan Bahasa dan Pustaka. Kedua-duanya dia datang. Apabila saya dicabar bertalu-talu, saya tidak mau, kerana saya ingat saya pun dah jadi macam orang tua sikit, masuk 40 jadi rasa malas nak berdebat lah. Tapi bila nampak orang kapi-kapi kita ni payah juga kan. Jadi saya ambil keputusan untuk, bukan sebahagian media kata masing-masing cabar mencabar nak berdebat, saya tak pernah cabar. Tapi ada orang kata dia datang ke Perlis, saya akan buka Masjid Alwi insya-Allah. InsyaAllah. Hadirin dan hadirat sekalian. Pertama, seperti mana yang Dr. Rozaimi sebut, Islam satu agama yang menentang sifat ghulu. Ghulu adalah melampau. Allah suka manusia ini beragama, tapi dia tak suka manusia melampau dalam beragama. Ini prinsip. Tadi nama Ibnu Taimiyah disebut. Ibnu Taimiyah menyatakan jalan syaitan itu 2. Sama ada seseorang itu cuai daripada agama ataupun melampau di dalam beragama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Imam Ahmad mensahihkannya, tetapi hadis ini pada darjat hasan, di mana Nabi menyebut yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yahmilu hadzal ilm, ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi uduluh, orang yang adil, orang yang amanah terhadap ilmu. Apa kerja sarjana ilmu? Yanfuna anhu tahrifal ghalin, menafikan, membersihkan ilmu daripada penyelewengan orang-orang yang melampau. Nak agama tapi melampau. Itu yang disebut khawarij tadi. Nak agama sampai kapikan orang lain.
Wantihalal mubtilin, ahli ilmu mesti membuang tokoh tambah ahli-ahli batil. Yang ketiga, wa ta'wilal jahilin, dan mesti menghilangkan, mesti membersihkan ilmu daripada takwilan andaian orang-orang yang jahil. Agama ini tentang ghulu ni. Kita sayang ke Islam, tak boleh berlebih-lebih sampai langgar batasan kemanusiaan. Nabi kata, iyyakum wal ghulu fa innahu ahlaka man kana qablakum. Al ghulu fid din. Jaga-jaga kamu jangan melampau, kerana telah rosak orang-orang sebelum daripada kamu ialah ghulu di dalam agama. Agama menolak ghulu. Agama ini ada banyak perkara dia terima perbezaan pendapat. Yang ghulu ialah apabila kita berbeza pendapat, kita tafsirkan lebih daripada keperluan. Saya akan sebut. Saya buat beberapa contoh. Nak bagi faham, nanti masalah fiqh banyak sangat. Yang tengok ni tak faham pula. Contoh, Imam Syafi'i adalah merupakan anak murid kepada Imam Malik bin Anas. Kedua-duanya rahimahumullah, Allah Ta'ala rahmat kedua-duanya. Imam Syafi'i kata Malik adalah hujah dia berjumpa dengan Allah, guru dia yang dia sangat sayang. Tapi Imam Syafi'i telah berbeza pandangan dengan Imam Malik, sehingga dia mengeluarkan fatwa yang berbeza dengan Imam Malik. Saya buat satu contoh, tak mudah. Dalam mazhab Malik, kalau kita salat Isya, kita tidak disuruh untuk membaca bismillah ketika membaca Al-Fatihah. Tak payah baca. Tak digalakkan dalam mazhab Malik. Dalam mazhab Syafi'i, anak murid dia kata Fatihah sebahagian dari bismillah, sebahagian daripada Fatihah wajib baca bismillah. Kalau tak baca bismillah tak sah Fatihah. Kalau tak sah Fatihah tidak sah salat. Cukup setakat itu perbezaan. Tetapi kalau kita nak main nakal, boleh tak kita kata Imam Syafi'i kata sembahyang Imam Malik tak sah? Imam Syafi'i kata sembahyang Imam Malik tak sah. Dan Imam Syafi'i telah menyesatkan Imam Malik. Lebih lagi ya. Dia tak menyesatkan itu pada sisi pandangan dia terhadap hukum hakam agama yang boleh manusia berbeza pandangan. Dalam mazhab Abu Hanifah, sentuh wanita yang tidak menimbulkan syahwat tidak membatalkan wuduk. Dalam mazhab Syafi'i batal. Kita tak boleh kata Imam Syafi'i kata sembahyang Abu Hanifah tak sah, sebab itu sisi pandang dia. Dalam mazhab Imam Ahmad, dia baca bismillah tapi sir, macam orang perlih. Dalam mazhab Syafi'i dia baca bismillah jahar, terang. Dalam mazhab Malik tak boleh baca, tak usah baca langsung. Saudara kita yang tidak hadir dalam satu videonya menyebut kalau kita tengok imam tak baca bismillah jahar, kalau kita rasa dia tak baca, kita mufaraqah dengan imam. Itu pandangan dia. Tapi saya kata pandangan seperti itu boleh mencetuskan perpecahan di kalangan orang Islam. Orang Islam pergi ke Mekah, orang Islam sembahyang Masjidil Haram, Masjid Nabi, tu imam sirkan bismillah, anggaplah saja dia baca ataupun anggaplah sah di sisinya. Tapi sepatutnya pandangan yang seperti itu disenaraikan sebagai ekstremis. Tapi malang, saya tadi naik kapal terbang, saya jumpa Datuk Ayub Khan. Tapi malang, dia bagi taklimat pada orang lain. Saya nak buat banyak lagi contoh.
Tapi saya tak mau pergi pada masalah fik sebab dia tak datang. Saudara-saudara sekalian, tidak ada masyarakat Islam yang pure, benar. Sarjana-sarjana Islam telah datang dengan berbagai aliran. Mereka cuba melakukan reform dalam masyarakat. Saya bawa contohlah masyarakat Melayu. Kita ada Za'bah. Ada buku Za'bah sini. Ini Za'bah. Za'bah telah menulis satu buku yang selalu saya sebut. Dewan Bahasa mencetak buku ini, iaitu Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, Pendeta Za'bah. Buku ini telah diharamkan dengan nasihat ulama Perak, diharamkan oleh Sultan Perak di negeri Perak. Za'bah yang dianggap sebagai pendeta besar Melayu, buku jadi diharamkan. Sebab Za'bah memberikan pandangan yang berbeza tentang amalan Melayu. Ada next. Dalam antara amalan yang Za'bah kritik, kata Za'bah, Tuhan tidak pernah menyuruh kita mesti berharap kepada sedekah tahlil dan bacaan-bacaan kul huwallah dari orang apabila mati kelak. Za'bah kata. Tapi orang tak kata Za'bah teroris. Bahkan Za'bah diangkat sebagai pendeta Za'bah, diberi nama jalan, dianggap sebagai tokoh sarjana. Kena satu perbezaan. Walaupun pada zamannya dia kenal, saya tahu. Tetapi pertembungan antara golongan agama kadang-kadang bukan bersifat agama sebenarnya, tetapi bersifat pertarungan pengaruh. Kerana agama itu mempunyai wajah seperti politik. Politik kerjanya memastikan pengikutnya cukup. Jika tidak, dia tidak boleh meneruskan karya politiknya. Orang agama juga dalam memastikan kedudukannya kadang-kala cuba memastikan pengikutnya kekal. Lalu mereka telah mentomah pihak satu lagi dengan tomahan sesat dan seumpamanya, bukan kerana sesat. Hamka umpamanya. Fungsi bagi berapa minit saya? Selagi saya tak suruh berhenti, jangan berhentilah. Di atas apa-apa format pun saya datang. Okey, insya-Allah. Terima kasih. Jangan lupa sign. Lama tak berdebat tuan. Daripada jadi mufti tak boleh berdebat. Za'bah juga pernah di-ban dari beberapa negeri orang Melayu. Za'bah menulis satu karya mengkritik Mufti Johor ketika itu. Hamka telah menulis karya mengkritik Mufti Johor ketika itu. Hamka juga Hamka di peringkat Nusantara. Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Hari ini semua orang sebut pasal Hamka. Angkat Hamka. Perdana Menteri pun dalam ucapan Perhimpunan UMNO sebut nama Hamka. Tapi Hamka pada zamannya dia dianggap sesat dan salah. Bahkan Hamka telah dituduh dengan tuduhan yang sangat sedap disebut oleh panel yang tidak hadir, Wahabi. Dia tak ada tapi dia tengok. Tapi sparring tak ada kawan, tak syok. Ini tulisan Hamka. Next. Hamka antaranya, bagi kami yang dituduh Wahabi bukanlah penghinaan. Perkataan exactly the same word, iaitu Wahabi. Dan itulah orang Melayu lakukan. Nampak lain saja Wasabi, nampak lain saja Wahabi. Okey, dituduh-tuduhan yang sama. Sekejap nanti. Okey, tuduhan yang sama. Wahabi kerana memberikan pandangan yang berbeza.
Cumanya tak ada orang pada zaman itu tuduh hamka teroris. Artinya yang menuduh teroris kerana berbeza pendapat pada zaman ini, kata apa? Lebih melampau daripada semua krisis yang berlaku sebelum daripada ini. Apakah setiap kali kita berbeza dengan orang-orang tu pergi jadi Wahabi? Saya bukan oleh kerana saya daripada Mufti Perlis, saya nak sebut sikit. Perlis Ahli Sunnah wal Jamaah 1948 maktubkan bahawasanya pegangan Perlis ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma hak dia tak puas hati tu, hak next ni saya tahu, iaitu Perlis tidak menghadkan dirinya hanya kepada satu mazhab. Kata mazhab-mazhab fiqh ialah aliran hukum syarak yang sah didasarkan atas tafsiran tertentu terhadap nas-nas syarak oleh ulama mujtahidin mengikut kaedah istinbat yang muktabar. Majlis, yakni majlis fatwa, tidak terikat kepada mana-mana satu mazhab tertentu. Di dalam mana mazhab pun yang jelas dan nyata terdapat pendapat mereka itu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan jemaah sahabat Rasulullah, maka majlis sedia menerima dan beramal dengannya. Adapun mazhab-mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali pada pandangan majlis adalah terhitung di dalam mazhab-mazhab yang muktabar yang tergolong dalam kalangan istilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Cuma dia luas sikit. Sebab tu di Perlis dalam mazhab Syafi'i hanya padi wajib zakat, tapi di Perlis harum manis juga kena zakat. Sebab toki harum manis telah lebih kaya daripada toki padi. Maka agama dadanya luas. Bagaimana toki padi kena zakat, toki harum manis yang untuk si syahidan banyak pokok harum manis. Tapi dia bagi saja. Toki harum manis yang sekatu musim ratus ribu dapat, takkan dia tak kena zakat? Maka kita memakai pendapat mazhab Hanafi dalam hal ini. Perlis antara negeri yang awal menyatakan boleh bayar zakat fitrah menggunakan wang. Di atas ini semua maka boleh jadi Wahabi, sedangkan itu adalah pendapat Abu Hanifah. Masalahnya apabila polis, sebut polis sekali lah, polis sektor polis lah, InsyaAllah dia tengok, insyaAllah, tidak faham hal ini dan menggunakan khidmat satu orang yang tidak jelas, hanya berbeza pandangan fiqh, teroris. Apa kaitan satu orang yang tak kunut tiba-tiba jadi teroris, yang tak semayang langsung tak jadi? Saya bagi tahu saudara-saudara sekalian, pihak wartawan juga, di Perlis memang secara pegangan rasminya tidak kunut. Ini bukan pelik pun, tetapi menjadi haram tak kunut. 3/4 pada dunia ni tak kunut. Tapi Perlis tidak pernah tangkap orang kunut. Cuma apabila kita jadi imam rasmi, kita ikut kepada pentadbir rasmi lah, itu saja taklimatnya. Tak ada kata orang lepas tu dia semayang seorang di masjid dia kunut, pergi tangkap dia, tak ada. Di Perlis tak ada kes dua imam sebab seorang kunut, seorang tak kunut. Tetapi di negeri sebahagian negeri ada kes dua imam kerana perbezaan politik. Ada negeri yang menjadi pelampau seperti peristiwa Maunah di Perak. Mereka apa kaitan dengan Perak? Dah Maunah itu memali. Maunah kan di Perak. The Greek, bukan Greek di Eropah. Itu silap. Patutnya golongan itu disebut sebagai pelampau dalam taklimat yang diberi oleh pihak polis dan seumpamanya. Tiba-tiba yang melampau dan berkecenderungan untuk menjadi teroris ialah orang yang tak tahlil, tak kena arwah.
Saya belum dengar di Malaysia ni orang yang tak kenduri arwah pergi tembak orang yang kenduri arwah. Dia tak kenduri, dia tak makan kenduri arwah, biar dia lah. Dan kenduri arwah itu dilarang bukan dalam mazhab Wahabi ke apa, tak ada mazhab Wahabi. Dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i. Boleh baca pun. Sekurang-kurangnya untunglah 2-3 kepala tak pergi makan nasi, tak payah banyak tu rumah tu sediakan banyak nasi. Dah lah suami dia mati, nasi nak sedia pulang-pulang. Ini ciri-ciri yang nampak nak jadi teroris ni, mereka kata kuning arwah tak boleh. Come on lah, kalau kita nak berbeza pun jangan sampai ke situ. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu jadikan kebencian kamu kepada satu puak menyebabkan kamu tidak adil. Adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Tetapi jika kita betul-betul nak tahu orang yang mengganas ataupun teroris ataupun condong menjadi teroris, kita boleh buat beberapa contoh. Boleh pergi next. Oh, tapi ini saya tunjuk dulu. Tentang ahli sunnah diperoleh. Syarat pemilihan raja hendaklah berakidah dengan ahli sunnah wal jamaah, termasuk dalam perlembagaan. Pasal dituduh peroleh Wahabi. Kita pun tak tahu. Tapi saya, tuan-tuan, bila kita bagi taklimat pada orang awam Malaysia, Wahabi akidahnya salah. Akidah sifat apa? Tauhid 3. Mempunyai akidah taslis seperti mana Kristian Trinity. Kemudian kita kata Saudi itu Wahabi, imam-imam Masjidil Haram itu Wahabi. Macam mana keadaan orang yang pergi semayang Mekah, orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah? Kita telah letakkan satu perpecahan dalam kepala umat Islam. Ini sebenarnya dakwaan-dakwaan ini saya minta pada KDN. Tak apalah KDN dah pindah dari KDN. Tapi saya tak terlibat. Dia kata saya terlibat. Siapalah saya di sebuah negeri yang hujung dan kecil ini untuk terlibat? Dr. Sri juga sih, saya tak terlibat. Tak ada siapa terlibat. Cuma yang saya tahu pada 4 akhir bulan ada orang minta supaya jawatan saya hilang. Pada 4 akhir bulan. Tapi pada berapa akhir bulan jawatan dia hilang, saya tak terlibat. Saya tak terlibat. Sama sekali tak terlibat. Ini semua ketentuan Tuhan yang saya tak terlibat. Jangan ada Facebook siapa tuduh kata ini Dr. Asri. Kalau saya mampu buat sama gitu, lebih baik saya jadi Perdana Menteri. Okay, next. Saya nak cerita sikit tentang buku tokoh yang besar ini. Siapa terjemah tak tahu? Sifat salat Nabi yang sahih. Al-Allamah Dr. Hasan Ali Saqqah. Terjemah nama dia Zamihan Ma'zin Al-Ghari. Betul ya? Okey. Dia terjemah buku ni. Saya tadi Datuk Usam siang saya kita jangan attack. Tapi saya nak terang. Saya tak petikai dah. Saya dah bagi tahu dalam Facebook jangan cerca, jangan maki hamun. Kalau tidak kita jadi 2 kali 5. Tapi saya nak terang. Bukan menyerang, menerang. Buku ini ditulis oleh Hasan Saqqah. Hasan Saqqah ni telah disebut dengan begitu hebat oleh saudara Zamihan. Bukunya saya ingat dia kata 25,000, sekarang kata hampir 100,000 kopi. Jabatan-jabatan agama negeri mengedarkan buku Hasan Saqqah. Hasan Saqqah, saya beritahu tuan-tuan, dia sering menuduh orang lain sebagai tajsim, iaitu mensifatkan Tuhan bagaikan makhluk. Itu yang tuan-tuan duk tengok sekarang video tajsim. Dan dalam video saudara kita yang tidak hadir juga disebut tajsim. Kalau dia tuduh saya luas dalam masalah. Dia tuduh siapa-siapa saya tajsim. Saya tidak mau pergi heran. Hasan Saqqah telah menuduh Imam Ahmad sebagai menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dalam buku dia dan tahqiq kitab dia Al-Ibanah.
Dia tak datang, kalau dia datang saya tunjuk. Ada slide tu lagi. Dia telah menuduh tokoh umat Islam. Dan banyak kes dia lagi. Inilah yang menyebabkan kerana buku yang seperti ini diedarkan dalam negara ini, daripada tokoh yang seperti ini, akhirnya mula umat Islam kafir mengkafir antara satu sama lain. Agama sering memberikan keuzuran kepada orang. Jika kita jumpa 10 jalan untuk mengkafirkan seorang, satu jalan untuk menyatakan dia tidak kafir, pilihlah jalan untuk kata dia tidak kafir. Kerana dada agama ini luas. Hadirin dan hadirat sekalian, saya tak mau ambil masa panjang. Tidak, malam ni saya ceramah seorang pula. Terima kasih banyak. Ada banyak lagi benda saya nak sebut, tapi saya sebut itu dulu lah. InsyaAllah lain masa kita jawab soalan. Terima kasih Musi. InsyaAllah. Jazakallah khairan. Jazak tuan-tuan. Kita beri ketepukan untuk Dr. Mazhar dan puan-puan. Masya Allah. Saya tertarik dengan ada satu dakwaan yang mengatakan bahawa Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa Ibnu Taimiyah sebagai zindiq dan munafik. Ibnu Hajar adalah anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Dan anak murid tertukar balik. Dan disebut di dalam Durat Al-Kamilah bahawa Ibnu Taimiyah adalah zindiq dan munafik. Lantas mengatakan bahawa Ibnu Taimiyah adalah kafir. Jadi saya nak tanya kepada Dr. Rozaimi, benarkah Ibnu Taimiyah ini merupakan kafir dan juga pencetus kepada terorisme? Silakan. Okay, terima kasih kepada saudara Amin. Pertama sekali, bila kita berbicara tentang seorang tokoh, mana-mana tokoh di dalam sejarah, apa yang kita perlu perhatikan ialah keadilan ketika mana kita menilai peribadi dia, kita menilai idea dia. Kerana kita sedang berinteraksi dengan human being, kita sedang berinteraksi dengan manusia yang bukan Nabi, yang mana pasti ada salah dan silap, yang mana apabila orang menilai kita pun, kita minta supaya orang tu berlaku adil pada kita. Ulama-ulama hadis, termasuk ulama jarh wa ta'dil, ulama yang menilai perawi-perawi hadis, ketika mereka membicarakan tentang seorang perawi, antaranya Imam Malik yang dikenali sebagai Jabalun Minal Jibal, satu bukit yang kukuh ingatannya. Ingatan itu kukuh macam bukit, macam gunung. Tetapi di sana terdapat beberapa riwayat yang Imam Malik tersilap dalam menukilkan daripada Nabi SAW. Tetapi ia tidak menyebabkan ulama-ulama ahli sunnah menolak riwayat Imam Malik secara total. Tetapi mereka tetap memuji Imam Malik sebagai seorang tokoh yang banyak berjasa dalam Islam. Bahkan mereka gelar Imam Malik sebagai Imam Darul Hijrah, Imam Negeri Hijrah. Bila kita bercerita tentang Ibnu Taimiyah, kita kena berlaku adil pada dia. Kerana dia ini satu tokoh yang bermazhab Hambali. Dan ulama-ulama yang bermazhab Hambali yang datang kemudian daripada Ibnu Taimiyah tidak mengeluarkan Ibn Taimiyah daripada tabaqatul Hanabilah. Tuan-tuan cek, ulama yang datang selepas daripada Ibn Taimiyah, antaranya Al-Mardawi dalam kitab dia Al-Insaf, antara dia Ibn Rajab Al-Hambali. Mereka menamakan Ibn Taimiyah, menisbahkan Ibn Taimiyah sebagai Syekhul Islam. Bahkan Ibn Hajar yang dikatakan dia kata zindik, sebenarnya dia puji Ibn Taimiyah. Tetapi kita tidak nafikan kerana terdapat beberapa pemikiran Ibn Taimiyah yang agak melawan arus daripada pandangan yang menjadi majoriti di zaman dia. Maka dia dimusuhi pada masa itu. Bukan kerana dia sesat, tetapi kerana dia melawan arus. Dia melawan, orang kata apa? Sesuatu yang dianggap sebagai majoriti pada zaman itu, sehingga dia dipenjara. Tetapi akhirnya ulama yang datang kemudian memuji sumbangan dia. Dan apa keistimewaan Ibn Taimiyah ni? Ibn Taimiyah ni, tuan-tuan, siapa yang baca fiqhul muamalat akan jumpa pandangan Ibn Taimiyah. Bahkan pandangan Ibn Taimiyah dalam muamalat sangat luas. Hari ini boleh saya katakan seluruh negara Islam menggunakan fatwa Ibn Taimiyah. Walaupun mereka, sebahagian daripada mereka cuba nak kaitkan Ibn Taimiyah dengan teroris,
Tetapi seluruh, boleh kalau tidak semua pun, kita kata majoriti negara dalam dunia ni memakai fatwa Ibn Taymiyah yang mengatakan boleh bagi kerajaan untuk meletakkan ataupun mengawal harga barang. Pricing policy. Ibn Taymiyah membenarkan walaupun ada hadis yang melarang, tapi Ibn Taymiyah kata pemahaman kepada hadis itu adalah sesuatu yang berbeza. Supaya tidak berlaku kezaliman, maka kerajaan boleh untuk kontrol harga barang. Nabi tak kontrol kerana zaman tu tidak ada kezaliman, tidak ada sorok barang yang banyak. Maka bila masuk zaman kemudian, orang dah mula sorok barang, nak naikkan harga, maka kerajaan boleh ambil polisi untuk mengawal harga barang. Beratus tesis ditulis tentang Ibn Taymiyah. Bahkan Ibn Taymiyah madrasah. Ibn Taymiyah ini sekolah pemikiran. Kalau dikatakan Ibn Taymiyah ni kafir, zindiq, macam mana anak murid dia? Saya kadang-kadang saya keliru juga. Orang yang betul-betul kutuk Ibn Taymiyah ni, betul-betul kutuk kau-kau Ibn Taymiyah, tapi bila mana dia berbicara tentang hadis, dia menukilkan pandangan Az-Zahabi yang merupakan anak murid yang rapat dengan Ibn Taymiyah. Bahkan kadang-kadang lidah mereka tidak lepas juga untuk mengkritik Az-Zahabi dengan mengatakan Az-Zahabi ini ada masalah dalam akidah. Tetapi bila masuk bidang hadis, tak pakai Az-Zahabi, problem. Kerana Az-Zahabi dikenali sebagai seorang ulama yang melakukan penelitian yang menyeluruh, istiqra' at-tam lirijal, untuk semua perawi-perawi hadis. Ibn Taymiyah ada anak murid yang bernama Ibn Kathir yang bermazhab Syafi'i, dan Ibn Kathir dalam kitab di Al-Bidayah wa Nihayah memuji tok guru dia, terutama ketika mana Ibn Taymiyah meninggal dunia. Dia puji perbezaan mazhab. Tok guru bermazhab Hanbali, anak murid bermazhab Syafi'i, tidak pernah menjadikan mereka mencerca antara satu dengan yang lain. Ini yang kita mahukan. Maka bila kita cerita tentang Ibn Taymiyah, adalah beberapa pendapat Ibn Taymiyah itu yang disalahguna oleh orang hari ini untuk menyebarkan keganasan dia. Antaranya, mereka gunakan fatwa Ibn Taymiyah ketika mana Ibn Taymiyah memberi fatwa dalam suasana perang. Maka mereka ambil fatwa Ibn Taymiyah, dia orang letak pada tempat yang salah. Maka nampak macam Ibn Taymiyah yang salah. Sekarang ni orang nak nukil daripada Ibn Taymiyah pun risau, sebab akan dikaitkan dengan keganasan. Antara yang lucu, seperti mana yang saya bersama sebut tadi, bila mana penasihat agama diambil daripada orang yang tidak begitu pakar, kadang-kadang orang yang dinasihati memberikan fatwa yang sangat-sangat lucu. Dia kata Ibn Taymiyah dikatakan sebagai sumber keganasan apabila Ibn Taymiyah membenarkan tatarrus. Tuan-tuan biasa dengar tatarrus. Tatarrus ini dia kata, satu orang yang non-Muslim yang sedang berperang dengan orang Islam, dalam perang ni, tiba-tiba dia menyorok belakang orang Islam. Ibn Taymiyah kata kalau perlu dibunuh, untuk dibunuh musuh itu, perlu sangat bunuh, kalau tak bahaya, maka boleh bunuh orang Islam yang menjadi pelindung kepada musuh yang berada di medan perang pada masa itu. Maka dia kata ini adalah sumber keganasan, kerana membenarkan orang Islam untuk membunuh orang Islam yang lain. Orang yang masyarakat awam yang dengar dan disebarkan dalam TV, bila masyarakat dengar, dia kata betul ini, maknanya Ibn Taymiyah menggalakkan keganasan, terorisme. Tapi sebenarnya tuan-tuan, kalaulah alasan itu boleh digunakan untuk mengatakan Ibn Taymiyah sebagai teroris, saya nak petik daripada kitab mazhab Syafi'i. Saya petik kitab mazhab Syafi'i yang nama dia Mughnil Muhtaj, yang ditulis oleh siapa? Al-Khatib Asy-Syarbini. Dia kata apa? Dia kata, walau iltahama harbun fatatarrasu binisa'in wa khanata wa sibyan wa majanin minhum jaza hina idzin ramyuhum idza da'at ad-darurah ilaihi. Dia kata, ketika mana perang itu sangat sengit,
tiba-tiba musuh menyuruh di belakang orang perempuan, wanita, yang mana dalam Islam tak boleh bunuh wanita. Kalau kita perang sekalipun, kita tak boleh bunuh orang perempuan. Wa khanatha, dan juga orang-orang khunsa. Orang khunsa pun dia bukan tentera. Kalau bukan tentera tak boleh bunuh. Wasibyan, dan budak-budak tak boleh bunuh. Tapi kata Al-Khatib Al-Syarbini dalam kitab dia Mughni Muhtar, kitab mazhab Syafi'i, dia kata wa majanin, dan orang-orang gila daripada kalangan mereka, jazahina idzin ramyuhum, maka pada masa itu boleh untuk dibunuh mereka itu, walaupun asalnya hukum asal tak boleh. Kerana apa dia kata? Idza da'atid darurah ilai, apabila perlu untuk dibunuh. Bila kita merasakan perlu kerana peperangan sedang sengit. Ini fatwa dalam perang. Ini fatwa dalam perang. Bila kita tak duduk dalam keadaan perang, kita mungkin tak faham. Ada orang salah guna teks ni, kita nak kata mazhab Syafi'i juga menggalakkan keganasan. Tak boleh. Satu benda yang sangat-sangat tak logik. Satu dua orang yang mengambil kitab-kitab Ibn Taymiyah terus jadi teroris. Seperti kita kata Ibn Taymiyah teroris. Sedangkan berapa ramai yang menjadi anak murid Ibn Taymiyah zaman tu tak ada teroris pun. Di universiti kitab-kitab Ibn Taymiyah dijadikan sebagai rujukan. Berapa tesis yang ditulis tentang pemikiran Ibn Taymiyah, tak ada pun jadi teroris. Kita seolah-olah tengok dekat pusat serenti, tengok kan, ramai betul orang Melayu yang menjadi penagih dadah kan. Dia tanya mazhab apa? Syafi'i. Ini kat mana? Kat Macang ke kat mana? Kat Macang kan? Takkan kita nak kata mazhab Syafi'i menggalakkan penyalahgunaan dadah? Ini satu yang tidak adil. Kita ambil satu dua, lepas tu kita buat kesimpulan umum. Lepas tu nak kaitkan Salafi, Wahabi dengan keganasan. Dan kita jangan lupa, sebenarnya bukan hanya Salafi yang menjadi pengganas ni. Golongan Asy'ariyah pun ada yang dikaitkan dengan keganasan. Dekat Iraq ada satu militan Naqsyabandi. Tapi kita tak pernah kata Naqsyabandi secara umum adalah teroris. Kerana ini satu benda yang tidak adil. Kemudian dikatakan Ibn Taymiyah ini juga keras dalam bab bid'ah. Tuan-tuan, bab bid'ah ni cuba dikaitkan dengan gagasan. Dia kata perbuatan suka bid'ah ke orang ni lama-lama akan membawa kepada takfir. Mula-mula itu bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, ini bid'ah. Lepas tu dia lama-lama dia kata yang tu kafir, lama-lama halal darah. Tuan-tuan, bab bid'ah ni adalah bab ilmiah. Siapa yang baca kitab fiqh, dia akan jumpa bab bid'ah. Walaupun dia tak buka kitab Ibn Taymiyah, dia buka kitab mazhab Syafi'i. Dia akan jumpa bab bid'ah. Adakah mazhab Syafi'i juga menggalakkan keganasan? Macam saudara Amin sebut tadi, saya baru lepas diskusi ilmiah dalam bab bid'ah hasanah. Saya ambil mazhab Syafi'i. Semua fatwa-fatwa yang saya kemukakan untuk mengatakan adanya bid'ah yang dalalah, bukan semua bid'ah itu hasanah, walaupun sebahagian kita fikir macam hasanah. Mazhab Syafi'i buktikan ia dalalah. Saya ambil pada mazhab Syafi'i. Saya kena kecam, terpaksa buat hashtag, jangan kecam saya. Maka apa yang diperlukan sekarang ini ialah yang pertama, golongan-golongan yang berwajib, pihak yang berwajib, pihak yang ada autoriti perlu mengambil nasihat daripada orang yang benar-benar ikhlas. Dia tak boleh ambil satu orang yang ekstrim untuk memberikan nasihat, kerana akan jadi satu hari nanti pandangan-pandangan dia akan menyebabkan autoriti tidak akan dihormati lagi. Saya bimbang kerana kita sama-sama sayangkan negara ni. Supaya kita ambillah pandangan yang pelbagai, supaya penilaian kita seimbang. Jadi itulah sedikit yang saya nak sampaikan pada malam ni. Saya serah pada Masya Allah. Baik, saya nak pergi pada Dr. Asri. Masa saya belajar Public International Law dulu, saya melihat bahawa ada benda yang saya sakit hati dan tak setuju pada Amerika Syarikat. Tetapi pada satu sudut juga, saya mengkagumi budaya politik Amerika Syarikat. Di mana kalau kita lihat debat presiden, contohnya ketika Obama dan Romney, tidak ada satu pun character assassination, tidak ada satu pun penghinaan, malah of course tidak ada kafir-mengkafir lah.
Dan menariknya apabila Obama diumumkan menang, Romney mengatakan bahawa you deserve to win and I will support you along the way. Sedangkan Romney adalah daripada parti lawan kepada Obama. Tetapi kita orang Islam ni kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering biasa bila berbeza pendapat macam doktor sebut tadilah, dengan lantas dan pantas mengkafirkan, melabelkan dan pelbagai. Justru budaya bagaimana yang perlu kita terapkan agar kita dapat mengatasi ekstremisme ini. Sebab saya percaya ekstremisme ini berlaku kerana sikap yang tak boleh menerima perbezaan pendapat. Dr. Mazhar, silakan. Terima kasih. Dia berdiri ya mesti. Silakan. Dulu lama duduk. Saya tak tahu. Saya tengok macam mana orang boleh terima satu taklimat bahaya golongan yang suka mengkafirkan orang kerana kata benda-benda tertentu tidak diamalkan oleh Nabi, nanti mereka kafirkan orang. Sedangkan kawan yang kata tu berpuluh kali duk terkafirkan orang. Tapi kawan yang ambil dia tu macam mana dia boleh terima? Arab kata darabani wa baka, syatamani washtaka. Dia pukul aku, dia menangis. Dia maki aku, dia pergi mengadu. Ni Arab. Saya nak sentuh sikit tentang ini. Pasal Ibn Taymiyah ni duk sebut ramai sangat ni Ibn Taymiyah ni. Saya bukanlah nak bela Ibn Taymiyah ke apa. Datuk Seri Syahidan lain lah, dia buat masjid di kampung dia, nama Masjid Ibn Taymiyah. Itu masjid kampung bertemu tu lah. Clear. Ada orang sensitif dengan Muhammad Abdul Wahab. Saya tak minat dengan Muhammad Abdul Wahab dan saya pun tidak menganggap dia begitu sarjana besar. Saya tidak minat dengan dia, saya beritahu. Tapi di Qatar, masjid utama negara Qatar yang namanya Masjid Muhammad bin Abdul Wahab. Dia mengambil nama itu pegangan Qatar. Saya tak tahu kalau satu Qatar itu telah jadi teroris. Saya nak ceritanya ialah Ibn Taymiyah ni. Ibn Taymiyah. Saya orangkan kait Perlis sikit Ibn Taymiyah. Sebab di Perlis talak 3 jatuh 1 bagi kali yang pertama. Fatwa ni lah fatwa ada golongan sahabat sebelum itu, tetapi Ibn Taymiyah antara yang mempertahankannya. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Jadi kalau diperlih, suami marah ke isteri, aku talak hang 3. Untuk kali yang pertama, kalau dia bawa pergi mahkamah, dikira 1. Besok dia talak pula, baru dikira ikut turutan. Sebab tu orang kadang-kadang talak bini di Johor, tolak bini di Perak, kelang kabut nak cari perlih. Ini betul, cerita betul. Pasal kadang-kadang ada suami kepala angin, orang bagi 3 kat dia, ada belanja habis kali pertama. Ibn Taymiyah semasa hayatnya dia telah keluarkan fatwa talak ni jatuh ikut turutan. Oleh kerana pada zamannya ulama mazhab Syafi'i dan seumpamanya tak setuju dengan pandangan dia, Ibn Taymiyah telah dipenjarakan. Dia dipenjarakan daripada tahun 726 Hijrah sehingga kepada tahun 728 Hijrah. Karena kes fatwa itu saja. Dan dia mati di dalam qal'ah, di dalam kurungan itu. Tetapi saudara-saudari, seperti mana yang Dr. Yusuf Al-Qardawi sebut, pada hari ini kebanyakan negara Arab memakai fatwa Ibn Taymiyah tentang talak 3 ini. Pada hari ini kebanyakan negara-negara Teluk kebanyakan pakai fatwa Ibn Taymiyah. Saya bukan nak pertahankan Ibn Taymiyah, tetapi merujuk kepada soalan pengerusi tadi. Saudara kita yang tidak hadir ini, dalam buku dia Salafiyah Wahabiyah, dia kata Ibn Hajar Al-Asqalani telah menyatakan Ibn Taymiyah seorang munafik. Tapi bila kita baca buku Ibn Hajar yang sebenar yang disebut itu, Ad-Dural Al-Kamina, kita mendapati Ibn Hajar tak kata begitu. Ibn Hajar kata ada orang kata dia munafik. Kemudian Ibn Hajar mempertahankan Ibn Taymiyah dan membela Ibn Taymiyah. Dia kod salah. Kemudian sebahagian anggota polis yang tak tahu tentang taklimat ambil daripada kertas kerja dia.
dalam masalah tatarrus bil muslimin yang disebutkan oleh Dr. Zaimi tadi, bukan Ibn Taymiyah yang sebut mula. Al-Imam Al-Ghazali sebut benda yang sama dalam kitab dia Al-Mustasfa di bawah bab Al-Maslahatul Mursalah atau Al-Maslahatul Mursalah. Kata Al-Ghazali, jika orang bukan pihak musuh, ambil orang Islam buat benteng, tatarrus bil muslimin, tatarrusu bil muslimin, ambil orang Islam buat benteng. Kalau kita tak serang, negara akan hancur. Rakyat ataupun kita tak serang, kita akan, pasukan Islam akan tewas. Kalau serang, ada beberapa kumpulan akan mati. Ketika itu, kata Al-Ghazali, terpaksa memilih mudarat yang lebih ringan. Memang sebahagian terpaksa mati, tapi tentera yang besar mesti diselamatkan. Ibn Taymiyah sebut benda yang sama. Kemudian dalam taklimat yang mereka berikan, termasuk dalam bernama dan seumpamanya, kata kerana fatwa Ibn Taymiyah inilah orang buat suicide bomber. Padahal bukan dia yang sebut, bom pun belum ada zaman Ibn Taymiyah. Dulu orang baca kitab Jawi, dan dia mengaji tak kemas sangat. Bawa mimpi. Kitab ni dia kata, maka pada malam Isra' dan Mi'raj, naiklah Nabi itu akan borok sampai di bawah Mekah. Karena bawa mim, kitab lama bumi, dia baca cara baru bom. Maka kawan saya tak pasti dia baca macam mana. Tapi apa yang saya nak katakan ialah, ini adalah cara yang salah dan paling lebih menduka citakan. Saya sebut di sini, walaupun apabila pihak keselamatan tolong bentang kertas kerja, yang bentang tu pun tak boleh baca Arab. Tolong ambil kertas kerja kawan kita dan kuraikan untuk rakyat. Kita telah bagi tokoh Ma'al Hijrah kepada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kata Qaradawi, Ibn Taymiyah adalah ulama yang ahabbad ulama ila qalbi, ulama yang paling aku sayang. Wa aqrabuhum ila qalbi, paling dekat dengan hatiku. Dalam bukunya Kaifana Ta'amul Ma'as Sunnah, Qaradawi sebut, tak teroris yang Qaradawi sekali. Saya nak sebut tuan-tuan, dengar betul-betul, nanti salah dia dengar sekat tidur sekali dia dengar benda lain. Dia kata saya tuduh mazhab Syafi'i pula dah. Dalam fiqh, khususnya bab muamalah, dia ada satu bab dinama illah. Illah ni sebab apa hukum tu berlaku. Dalam undang-undang disebut sebagai ratio decidendi. Sebab apa jihad berlaku? Kenapa orang Islam berperang dengan orang kafir? Dalam bahasanya lah. Kalau non-Muslim ada ni dia terminologi dia macam tu. Kenapa Muslim berperang dengan bukan Muslim? Ulama berbeza pendapat sebab tu. Pasal apa berlaku perang tu? Di sisi Imam Syafi'i. Dengar betul-betul ni, jangan salah faham. Di sisi jumhur, majority. Sebabnya kerana dia panggil hirabah. Hirabah ni sebab kerana mereka bermusuh, mereka serang. Artinya kalau mereka tak serang kita, kita tak boleh pisang mereka. Kita tak boleh, tuan-tuan faham bahasa saya? Kalau mereka tidak serang kita, kita tak boleh serang mereka. Kerana hanya semata-mata kerana dia kafir, kita tak boleh bunuh dia. Itu pendapat majority. Imam Syafi'i berpendapat sebab orang kafir diperangi kerana dia kafir, dia kufur. Pendapat dia. Pun begitu, kita tak kata Imam Syafi'i teroris. Sebab dari segi implementasinya nampaknya tak macam yang dia fatwakan itu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia Al-Jihadu fil Islam, buku Jihad fil Islam yang dia telah terjemah, buku tu masa dia datang dapat tokoh Ma'al Hijrah tu, JAKIM tolong bagi lagi ke orang-orang ramai, free. Saya pun antara yang dapat free tu. Dalam buku itu Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata hendaklah ulama-ulama mazhab Syafi'i mengingatkan kepada pengikut mazhab Syafi'i supaya memberitahu supaya pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ini tidak kuat. Kena pegang pendapat jumhur, bimbang mereka membunuh orang kafir, orang kerana hanya kafir.
Tapi Imam Syafi'i tak kata macam Imam Syafi'i itu dari segi teorinya, tapi dia sendiri kata tak boleh bunuh wanita, kanak-kanak sekalipun kafir. Dari segi teorinya. Ibnu Taimiyah menulis satu risalah, nama dia Qaidah atau Qawaid fi Qitali Al-Kuffar. Kaedah di dalam memerangi golongan kufar. Dalam buku ni Ibn Taimiyah menjawab pandangan Imam Syafi'i dan tak bersetuju dengan pandangan Imam Syafi'i yang menyatakan diperangi orang hanya kerana dia kafir. Tak boleh dibunuh, kata Ibn Taimiyah, seseorang sekalipun dia kafir, selagi mana dia anak Adam. Kita hanya memeranginya jika dia memerangi Islam. Tiba-tiba pergi bagi taklimat ke orang, siapa baca buku Ibn Taimiyah jadi Wahabi, siapa baca jadi tu, lepas pada tu jadi teroris. Bernama syiarkan, saya sebut tidak, TV bernama syiarkan berulang kali. Taklimat daripada negeri ke negeri, pergi ke universiti, pergi juga saya ke universiti Malaysia Perlis. Saya pula terlepas pandang, kata dia pamai. Bagi taklimat yang sama. Kita zalimi satu orang dan perkara yang dia tak kata. Ulama-ulama menyebut satu kaedah, lazimul qaul laisa biqaulin. Apa yang kita faham orang tu kata, kita tak boleh kata dia kata. Nak bagi faham orang awam mudah. Satu orang kata dekat kita ni kalau ada duit nak apa pun boleh. Kita kata, aku pergi jumpa dia tadi, dia kata kita kalau ada duit nak buat benda haram pun boleh. Dia tak kata. Kita tolong tafsir kat dia. Agama tak benarkan. Dia mungkin tak maksud demikian. Orang kata semayang, contohlah, bukan benda besar pun, kita bukan duk kempen pun, semayang subuh tak payah kunut. Dia kata siapa semayang baca kunut masuk neraka. Dia tolong tambah. Kemudian dia buat taklimat. Siapa yang sambut Maulid Nabi semua masuk neraka. Tok nenek kita dulu semua ahli neraka. Tu dia. Di mana perkataan ni orang kata? Ini satu exercise pemikiran. Satu kelompok memberi pandangan yang lain. Orang tak hukum orang lain. Macam cerita dalam pandangan mazhab itu tadi. Contoh faham maksud saya? Saya nak menjelaskannya bukan nak hantam dia, tapi saya nak jelaskan kepada rakyat Malaysia, pendekatan ini bahaya dan akan menimbulkan porak-peranda. Kita dalam negara ini patutnya memberikan, dunia ini terbuka sekarang ni. Sekarang Dr. Zakir Naik tak boleh main banyak-banyak negeri di Malaysia, dia pun Wahabi. Mufti Meng tak boleh masuk, Wahabi. Akhirnya semua tokoh-tokoh tang Wahabi tang mana kita pun tak tahu. Kata siapa saya Wahabi. Hang Wahabi sebab saya ingat sebab hang tak tunut. Masjid Keling, tahu Masjid Keling di Penang tak punut. Di China dan India mereka mazhab Hanafi, mereka pun tak punut. Adakah mereka semua telah jadi Wahabi? Oh tak. Pasal hang tak kena raya roh. Pasal aku tak ada arwah 2-3 hari ni. Tak. Berapa ramai dalam dunia tak kena. Dia cari pasal hang mengaji Tauhid 3. Oh tadi ya. Tauhid 3 duduk dalam sukatan SPM. Berpuluh tahun lamanya. Tiba-tiba hari ini diisytiharkan sebagai teroris. Tauhid 3 tu yang dia bahas tu ada dalam buku Mustika Hati Jabatan Perdana Menteri. Ada dalam buku Aqidatul Muslimin Presiden PAS. Ada dalam sukatan NGO sejak dulu. Ada satu lagi doktor, buku Abu Urwah pun tulis. Abu Urwah konsep umum Islam. Juga ada Tauhid 3 ni. Tiba-tiba teroris. Kalau saya kira tu berada ratus ribu rakyat Malaysia yang ambil SPM sejak berapa puluh tahun, 20 tahun lebih. Artinya Malaysia telah melahirkan negara rakyat yang teroris. Tetapi ada agenda di sebalik ini.
Saya cerita sikit tuan-tuan. Lagi pasal apa faham, tapi saya cerita. Dunia sekarang ni ialah dunia dalam kerangka penjajahan era baru. Negara-negara orang Islam dijajah. Sekarang kita akan berlaku perang dunia. Saudi masuk apa semua ni, kalau Malaysia pergi join pula tentera Saudi, join teroris pula. Kan? Amerika dan Barat melihat bahawasanya antara musuh utama yang akan mengajak orang bangkit menentang penjajahan ialah golongan revivalist ataupun reformis. Dalam semua kebanyakan sejarah pembaharuan dalam dunia Islam ini, sejak era kejatuhan Osmaniyah, daripada Hasan al-Banna sehingga siapa saja gerakan Islam, Rashid Ridha, Muhammad Abduh, kita akan dapati rujukan mereka Ibnu Taimiyah. Sebab apa Ibnu Taimiyah? Sebab Ibnu Taimiyah ni dia satu orang ulama haraki. Dia terlibat dalam operasi menentang penjajahan Mongol. Maka tulisan Ibnu Taimiyah ni ada tulisan dia yang bersifat seorang ahli medan perang. Memang sebahagian orang ambil quoting yang salah, quote out of the context, lalu gunakan perkataan Ibn Taimiyah ni. Tetapi maka dengan itu kita tengok ada orang di Malaysia ada dua. Tuan-tuan, pasal apa Amerika marah dengan Wahabi? Pasal apa? Sebab Amerika sangat tak selesa golongan yang dikatakan Wahabi itu sembahyang subuh tidak kunut. Betul tak? Karena pada Amerika benda ini sunnah dan patut dilakukan. Amerika sangat tak selesa dengan golongan yang Wahabi ini sebab mereka ini bila sembahyang telah sirkan bacaan bismillah mereka. Pada mereka itu tidak melambangkan qaul yang rajih. Sudah? Tentu tak. Wahabism di peringkat antara bangsa tidak ada kaitan dengan isu ini. Wahabism di peringkat antara bangsa adalah isu Islamic State. Orang yang menyeru untuk mewujudkan negara Islam nak dominan kepada orang lain. Dan mereka saya tahu sebahagiannya melampau. Istilahnya Wahabi kerana idea ini dikaitkan dengan ramai juga idea Islamic State ni ambil daripada golongan reformis ni, ada juga kaitan dengan yang keluar daripada Arab Saudi. Kerana nak buat negara Islam. Sepatutnya PAS pun termasuk di dalam tafsiran yang sama pada dahulu sisi mereka. Bila mereka nak perang Wahabi, negara kita pun baguslah nak menentang pengganah ni, istilahnya Wahabi. Sedangkan Wahabi di peringkat lokal, dia bukan Wahabi yang mereka faham tu. Wahabi di peringkat lokal ni kes tak kunut, kes tak ikut satu mazhab, kes sembahyang pegang luah pada mazhab. Jadi dia orang guna istilah yang sama sedangkan dua pihak mempunyai maksud yang berbeza. Tuan-tuan faham maksud saya? Lalu Amerika kata bahaya Wahabi, sini kata apa? Bunyi sama, tapi di sini maksud lain. Hamka pun Wahabi. Kalau Wahabi itu bermaksud dominasi secara kekerasan kepada pihak orang lain, mengkafirkan orang lain, kita isytiharkan, kita lawan Wahabi itu. Tapi kalau Wahabi satu istilah yang nak dituduh pada orang, ya orang tu tak tahu apa. Dr. Zaini bukan daripada Saudi, dia pun tak baca buku Muhammad Wahab, kan dia baca sengat-sengat. Saya juga bukan daripada, saya tak baca buku Muhammad Wahab, terus terang saya beritahu. Sekalipun Dewan Bahasa mengeluarkan buku Muhammad bin Abdul Wahab dengan pujian, saya tak tahu kalau Dewan Bahasa telah menjadi teroris. Ini adalah pertarungan golongan agama sektarian. Isu puak dalam agama telah diheret kepada isu keselamatan. Tuan-tuan faham tak?
Dan orang yang tak faham tentang keselamatan telah terbabit dengan permainan golongan agama dalam isu mazhab, lalu dia sangka isu keselamatan. Sebab itu kita mesti hentikan hal ini. Mesti hentikan. Duka cita saudara kita tak datang, saya terlebih semangat pula. Makasih. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya tak pasti daripada pihak Senar Harian, adakah kita, saya ni ambil undang-undang, jadi saya percaya kepada perkara 10 Perlembagaan Persekutuan, iaitu freedom of expression. Jadi saya tak pasti bagi pihak Senar Harian, adakah kita buka ruang untuk Q&A at least sedikit? Bagaimana? Tuan Ahmad Yani, ada ke? Okey. Jadi di atas prinsip perkara 10 Article 10 of the Federal Constitution, freedom of expression, jadi saya buka ruang untuk sesi soal jawab. Right, kalau ada soalan sila kemukakan soalan tersebut. Okay, pertama sebut nama, jangan risau, tidak ada sebarang tindakan akan dikenakan insya-Allah, dan anda tak kena label sebagai teroris. Okey, dan yang kedua, tuju soalan itu dan sampaikan soalan dan nak tuju kepada siapa. Dan yang keempat, elakkan menjadi panel ketiga. Mentang-mentang kursi kosong kan. Okey, jadi silakan bagi mereka yang nak tanya soalan, sila bangun, insya-Allah jawatankuasa akan menghulurkan mic kepada pihak individu berkenaan. Silakan. Ada soalan? Yang penting jangan tanya kenapa sahabat kita tak sampai. Yang tu dia kena jawab. Okey. Ada soalan? Silakan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soalan ini ditujukan kepada saya bersama Datuk Mazhar. Saya pelajar Malaysia di Aceh. Ketika di sana kita dimomokkan dengan isu-isu macam ni. Jadi kami pun risau. Terus tak pergi pondok salaf. Takut. Jadi bila kita melihat dalam social network, kita dapati bahawasanya isu ni sangat luas. Sehingga kan ada satu perkara yang saya nak tanya kepada Datuk Dr. Mazhar. Apakah benar dakwaan mengatakan bahawasanya Mufti Perlis telah membuang beberapa belas orang imam di Perlis gara-gara tidak membaca doa kunut? Mungkin kami selaku talibul ilmi perlukan penjelasan yang sangat terperinci mengenai ini supaya tak ada misunderstanding. Tu belum masuk yang Mufti Perlis tampar orang macam guru. Belum lagi. Boleh saya jawab? Silakan terus doktor. Terima kasih bertanya. Saudara, ni dunia moden. Kalau ada orang hak berapa belas kena pecat tu, cuba senarai nama dia. Siapa? Imam masjid mana? Pertama, kalau siapa pergi ke Perlis, dia akan tahu ada masjid yang kunut. Lama dah pun kunut. Tanya Datin Sri duduk depan ni. Tanya Datuk Sri, dia jadi menteri besar. Punya dia dituduh Wahabi, dia pun gagal nak bagi dia batak kunut. Tapi tak ada siapa dipecat. Tapi kalau ada satu imam yang ditamatkan, satu imam, kerana kes yang kita tak boleh dedah aib orang, dia cari isu yang lain, yang tu susah lah. Tapi bukanlah sikap kita. Sebenarnya aku nak cerita gambar dia punya aib ni, kita tak cerita, dia tibai kita senyap lah. Tapi bagi tahu kita, kalau kata berapa belah orang, senaraikan. Saya duk ingat kalau kawan saya datang hari ni, dia pun nak sebut yang tu, saya tahu. Cuma saya nak sebut masjid mana, imam mana. Kalau ada satu dua tu tidak ada kaitan langsung dengan masalah kunut tak kunut. Kita kalau jadi imam, saya tak mau terdah, kita jadi imam simple. Kita jadi imam, kita dapat allowance, kita kena main masjid. Kalau kita tak main masjid, anak makmum duk komplain banyak kali, kita tak boleh kata, tak boleh pecat tu imam masuk neraka. Kita tak boleh kata. Kita kena tukarlah imam hak boleh main. Kemudian kalau dia ada masalah peribadi yang aib, takkan kita nak buat kenyataan media. Pergi beberapa masjid, bukan saya kata, cuma walaupun dari sisi penyelarasan mereka tak selaras dengan negeri. Sepatutnya mereka follow format negeri.
Bukan masalah kunut tu tak, bila orang kunut tu jadi tak sah, kita pun tahu itu qaul mazhab Syafi'i. Tapi yang rasminya dia tak kunut. Tapi saya nak tanya, di beberapa negeri di Malaysia ni, kalau tu imam tak kunut, apa jadi kata imam tu? Habis. Apa jadi? Tuan-tuan pergilah try satu masjid nak habaq kata tu imam. Kalau hang tak kunut, pincin hang aku bayar. Tuan-tuan try kalau dia tak kunut, apa jadi? 3 subuh sudah. Totally, saya ingat salah satu negeri yang bukan saya nak puji, tolerance lah masalah ni. Tolak ansok lah masalah. Habis jangan kita panggil, kita bagi taklimat, biasalah. Tapi kita tak kata kerana hang telah kunut pagi kemarin, hang disenaraikan dalam senarai teroris yang berkemungkinan akan bom masjid selepas daripada ini. Ini satu dakwaan dalam sejarah. Panjang nak cerita Saudara baca sejarah pertarungan antara Protestan dan Katolik, antara aliran, tengok filem Luther yang mengasaskan mazhab Protestan. Perbezaan golongan agama ni kadang-kadang dia akan jadi lebih dahsyat daripada perbezaan orang politik. Mereka akan boleh memfitnah sampai membakar, tuduh menuduh. Kalau orang politik setakat pecat jadi ahli, mereka pecat kawan mereka daripada Islam tu kafirkan hanya kerana perbezaan pendapat. Kalau orang yang politik pecat daripada ahli parti, tak apalah, boleh masuk parti lain. Ni kafirkan kita daripada Islam, nak masuk agama mana lah. Sekian lama satu hamba Allah kafirkan orang. Saya sebut dalam mazhab, dalam isu, contoh dalam mazhab Malik, isu anjing ni dia luas sikit. Bukan saya nak kempen dah anjing tu. Saya tulis dalam akhbar, saya kata bagi makan dan minum anjing ni dapat pahala. Dapat pahala tak? Apa? Kata tuan kata, dosa anjing. Ada tak hadis pelacur Tuhan ampun kena bagi minum anjing? Ada. Saya sebut kaulam anjing ni dalam sebahagian mazhab, jilatan dia saja najis, badan dia tak najis. Itu dalam kaul imam-imam sendiri. Dalam mazhab Malik, dalam mazhab Abu Hanifah. Kalau kita tak setuju, kita kata saya tak setuju pendapat tu, cukup. Tapi padankah untuk kata ni mufti anjing? Narasumber ni. Padankah kita nak kata jadi mufti anjing kerana hanya bagi pandangannya lebih luas tentang isu anjing? Dan orang seperti ini duduk untuk bagi taklimat pada kerajaan. Contoh, buat lagi contoh lah. Lagi sebelum orang lain tanya, di manakah kedudukan ibu bapa Nabi? Dalam hadis yang sahih, Nabi sebut inna abi wa abaka finnar pada orang yang tanya. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu dalam neraka. Ulama telah iskal hadis ni, telah timbul soalan. Sebab bapak Nabi macam mana boleh masuk neraka, sedangkan masa tu Nabi belum datang lagi, wahyu belum sampai, dia tak dengar kebenaran. Sedangkan kaedah Islam, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, kami tak akan azab sehingga rasul datang. Sebahagian mereka takwilkan mungkin bapa dan mak Nabi dahulu telah mendengar agama Ibrahim dan seumpamanya, dia tahu yang benar tapi dia tak pilih dan Allah hukum dia. Sebahagian mereka tawakuf, tak mau terima hadis ni, kata kita tak tahu, kita tak setuju, kerana dia menyanggahi prinsip umum. Qardawi antaranya yang menyatakan kita tawakuf dalam menerima maksud hadis. Antara yang menerima bahawasanya mak bapak Nabi itu dalam neraka bukan kerana dia masuk, di atas dasar dia telah sampai ajaran agama Ibrahim sebelum Nabi itu yang benar tu sampai kat dia. Antara yang menerimanya ramai, antaranya termasuk Imam Nawawi. Saya tak tahu Dr. Zahazan hurai macam mana, tapi kalau dia hurai macam mana pun salah satu pendapat ulama lah.
adakah patut nak kata Ustaz Azam mula kafir? Adakah patut saudara kita kafirkan dia atas benda yang mana ulama lain dah kata dah? Kalau kata saya tak setuju pendapat itu pendapat yang lemah, pendapat yang tak ada menyanggahi kaedah-kaedah yang kita tak apalah, tak payahlah kafirkan. Lepas dia kafirkan orang, dia kata orang lain tu teroris. Ni nampak macam saya attack lah, pasal ada penghujung kan. Sebab apa? Kalau kita biarkan, bukan kerana nak kata kat dia semoga Tuhan ampun saya dan ampun dia juga. Saya tak menaruh dendam kepadanya, dan saya tidak menyuruh rakyat Malaysia untuk mencarut ke, memaki hamun dia ke, tetap di atas hujah ilmiah ini. Cuma saya menyuruh kepada kerajaan supaya mengelakkan mengambil individu-individu yang mempunyai unsur provokatif yang seperti ini. Kerana sebagai sifat sebuah kerajaan ia tidak baik. Ia hanya akan memecah belahkan rakyat. Kita sudah berpecah belah dalam pandangan-pandangan politik, akhirnya kita akan berpecah belah, kafir mengkafir antara satu sama lain di dalam perkara yang sangat bersifat sektarian, bersifat mazhab school of thought, dan ini sangat bahaya. Makasih. InsyaAllah. Okey. Saya buka, kalau ada seorang lagi, kalau ada sebarang soalan yang ingin dikemukakan sebelum kita simpul. Fadal. On the way. InsyaAllah mic sampai. Saya tujukan kepada Ustaz Mazhar dan tanya, apakah peranan setiap mufti di Malaysia? Adakah hanya mengeluarkan fatwa dan apabila isu-isu besar seperti ekstremis agama, isu web tersebar, hanya diam dan tidak sekata dalam mengeluarkan pendapat? Terima kasih. Ada seorang Tuan Haji, boleh? Okay, silakan kita kumpul soalan. Ini soalan terakhir. Duduk tak apa, insyaAllah. Nama saya Muhammad Syarif bin Ismail. Soalan saya, saya ingin tahu apakah next course of action yang kita yang patut buat lah. Sebab bagi saya the damage has been done. Okay? In fact, macam masjid saya, Masjid Mustaqim pun telah diambil alih oleh JAIS oleh sebab tudang-tudang wahabi ni. Jadi apakah langkah yang sebaiknya yang patut pihak yang ada berkuasa, yang juga berada dalam manhaj kita ni, patut buat the next course of action untuk menyelesaikan masalah yang timbul ni. Dahsyat soalan tu. Tuju pada siapa soalan tu tadi? Daripada Dr. Mazhar. Okey. So saya bagi dua soalan Dr. Mazhar, dan lepas ni saya akan persilakan Dr. Rozaimi untuk menyimpulkan perbincangan kita. Silakan Dr. Mazhar. Masih. Pertama soalan tadi, kenapa mufti diam? Saya ingat saya tak diam kot. Yang lain kita jangan. Saya ingat dalam agama kita tidak disuruh untuk mewujudkan Islam seragam, tapi kita boleh wujudkan wajah yang berbagai. Permasalahan kita bukan khilaf, permasalahan kita kegagalan untuk menguruskan perbezaan pendapat. Biarlah orang bagi pendapat, tapi masalah ada orang tak mau bagi pendapat, dia senyap, dan dia kata senyap itulah pendapat. Tapi tak apa. Itu kena tanya negeri lain lah. Soalan saudara tadi, saya rasa setiap negeri mungkin dia ada peraturan dia, kan? Tetapi boleh tak kalau mereka kata di dalam peraturan kami misalnya semayang kunut, tak apa lah, tapi tak payahlah pergi kepada step yang berikutnya yang tak kunut tu sesat. Ini yang bahaya. Kalau setakat mengatakan ini adalah satu general guideline untuk negeri, tanpa perlu untuk menuduh orang lain sebagai tuduhan-tuduhan yang dibuat taklimat demi taklimat. Saya tak tahulah, sehingga kan orang ustaz tak boleh mengajak hanya kerana perbezaan yang sangat sikit itu.
Kadang-kadang saya kesian tokoh-tokoh yang besar yang datang ke dalam negara ini. Di peringkat antarabangsa, orang seperti Zakir Naik itu, ribuan orang telah Islam di tangannya. Tiba-tiba di Malaysia dia termasuk dalam ajaran yang tak boleh diterima. Jadi ini saya ingat, walaupun mungkin kita ada satu dua kita berbeza dengan dia, tak, biar datang saja. Norman Ali Khan pun kata ada tempat tak boleh. Tarik Ramadan tak boleh pula. Suatu tak boleh pasal Wahabi, satu pasal liberal. Yang menariknya saya, Wahabi liberal. Dua-dua ada. Yang tu yang tak tahan lah. Kau mana no? Kalau Wahabi liberal, bezanya dia tak duduk sekali. Tapi ini saya ingat kita bagi perbezaan. Wacana bagus. Wacana bagus. Dr. Rozami wacana tak pun berlaku letupan pun sampai sekarang. Ni nak wacana pun susah. Takut rakyat makin berpecah. Kan? Jadi saya ingat hadirin dan hadirat sekalian, saya terima kasih banyak pada tuan-tuan yang hadir pada malam ini dan pada seluruh rakyat Malaysia. Kita tidak menyokong apa-apa keganasan. Kita menentang semua unsur keganasan. Kita menentang ekstremisme. Kita mengajak kepada wacana ilmiah tanpa perlu kapir-mengkapir antara satu sama lain. Kita tahu kita berbeza dan kita tidak pernah menyeru supaya semua orang Islam fikir sama. Kerana perbezaan ini jugalah Islam telah mempunyai khazanah yang banyak. Tetapi kita minta supaya disantuni perbezaan ini dengan tata susila ilmu dan disiplin. Tidak perlulah kalau nak berbeza kita nak panggil orang anjing ataupun cabar debat 24 jam. Saya sempat ni ada orang kata Mufti Perlis suka berdebat. Saya tak, dia cabar saya dah lama. Saya pun tak mau debat ni sebenarnya. Letih nak debat-debat ni kan. Tapi takut bila ada dia mai ke Perlis, paksa saya mai ke sini. Jadi saya ingat, saya rasa media semua, saya ingat kalau dah tak ada isu dia pun tak mau, tutuplah cerita nak debat ni. Kita pun tak ada masa. Kita pun tak ada masa nak fikir nak debat-debat ni. Banyak lagi masalah dalam negara ni, bukan masalah duit saja. Bukit pun dah hilang. Tu lain pula tajuk. Jadi banyak benda yang kita nak fikirkan. Jadi nak fikir pasal nak bincang, masuk baca internet, Facebook, duk tanya pasal kunut, pasal tahlil. Orang dah naik ke bulan. Orang dah ambil bumi orang Islam. Siapa tak mau benda-benda macam ni? Orang tanya kita lah, majlis kita jawab lah. Tapi kita tak pernah buat satu taklimat khas tahlil. Tak pernah. Contoh yang duk ikut kuliah saya pernah ada taklimat khas apa? Kuliah roh ada? Tak ada. Kita sebut saja sambil lalu. Ini nak kena taklimat khas pada imam, pada apa? Bahaya golongan yang tak terikat dengan mazhab. Dalam Malaysia ni sebenarnya duk bayar tu zakat pendapatan tu, itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mal mustafad dalam mazhab Ahmad. Bayar fitrah tu, pakai duit tu, itu juga bukan dalam mazhab Syafi'i. Itu dalam Abu Hanifah. Dalam mazhab Syafi'i saya selalu sebut tuan-tuan yang duk ingat kuliah saya. Dulu dia kalau beli kena sebut saya jual, saya beli. Saya hormat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita hormat. Tapi ramai orang tak sebut. Saya cerita dah bahawa saja di Bukit Mentajam tempat saya duduk ada satu Cina, dia jual bakut pinggan. Kalau tuan-tuan beli mangkuk pinggan daripada dia, dia akan sebut saya jual, saya beli. Dia tak masuk Islam tapi dia mazhab Syafi'i. Dia pegang kaul itu. Tuan-tuan pergi menjual, membeli di supermarket, beli air dan di mesin, tuan-tuan pun tak beritahu mesin saya jual, dan mesin pun tak kata beli, kita ambil. Kita menerima keluasan dia. Kita bukan hina mazhab Syafi'i, tapi kita tahu ada keluasan itu. Apa salahnya apabila ada negeri macam Perlis, dia luaslah mazhab dia. Tuan-tuan tahu banyak benda yang tuan-tuan amalkan ini bukan mazhab Syafi'i. Kalau tuan-tuan, saya sebut satu contoh. Dalam mazhab Syafi'i,
jika satu orang Muslim membunuh orang bukan Muslim. Muslim itu boleh ditangkap, dihukum, tapi tidak dibunuh balas. Kerana nyawa orang Muslim tidak sama dengan nyawa non-Muslim. Artinya, tapi dalam negara kita, kita bunuh tak? Kalau bukan Muslim, Muslim bunuh bukan Muslim tanpa sebab, kita bunuh dia. Itu bukan mazhab Syafi'i, itu kaulah mazhab Abu Hanifah. Adakah kerajaan telah jadi Wahabi kerana keluar mazhab? Come on lah. Terimalah keluasan khazanah Islam ini. Jika tidak, agama akan kelihatan tidak luas. Agama mempunyai esen dia. Agama mempunyai cita rasa dia. Dan kebenaran itu, mazhab semua dihormati, tapi kebenaran tidak terhimpun hanya dalam satu mazhab. Kita hormati mazhab Syafi'i, tapi kita juga menganggap mazhab lain adalah khazanah. Kita sedia berbeza, tapi kita menghormati perbezaan. Saya ucapkan salam harmoni untuk saudara Zamihat. Saya ucapkan kepada dia, terus baca buku, terus mentelaah ilmu, tapi dengan tenang dan aman. Lihatlah dada yang dengan dada yang lapang dan ruang untuk membolehkan kita memaafi di atas perbezaan. Teruskan untuk berbeza, tak ada masalah. Bukan syarat untuk mesti sama dengan kita, tetapi ada kesantunan di dalam perbezaan. Terima kasih banyak hadirin dan hadirat sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Rezaimi khulasah kesimpulan kepada diskusi kita pada malam ini. Silakan. Terima kasih banyak. Saya tak nak panjang, kita pun dah lama dah. Sebagai penutupnya, saya minta kepada kita semua agar kita menjadi seorang Muslim yang bersedia mendengar kalam dan memilih yang terbaik. Saya selalu bagi contoh, Sa'ad bin Mu'az menerima Islam apabila dia bersedia mendengar ayat Al-Quran daripada Mus'ab bin Umair. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau dia tak beri ruang untuk Mus'ab membaca Quran depan dia, maka dia tak terima Islam. Begitu juga kita yang dah Islam ni, kita jangan rasa semua amalan kita dah baik belaka. Bersedialah untuk mendengar daripada mana-mana ilmuwan dan nilailah berdasarkan kepada hujah. Berilah ruang kepada manusia untuk memberikan hujah dan pendapat. Belum bagi hujah lagi, baru dengar orang mengadu, dah kena blok. Nasib baik saya tak masuk. Tuan Mazhar yang masuk kan. Dalam senarai saya tak masuk. Orang terkejut, macam mana tak masuk? Biasalah, saya bersih lagi daripada segala mutawasitah dan mughaladah kan. Jadi tidak memberikan ruang untuk orang membela diri, kemudian dinamakan atas nama agama, ini adalah satu kezaliman. Ini adalah satu kezaliman yang tidak pernah diizinkan oleh Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kita semua sebagai Muslim, kita nak kebaikan dalam hidup. Dan apabila kita mendengar satu orang bercerita tentang sunnah, bercerita tentang satu hadis, walaupun hadis itu berbeza dengan amalan masyarakat kita, paling tidak kalau kita tak nak amal, jangan kecam orang yang baca tu. Kerana saya bimbang, kita bukan mengecam dia, tetapi kita membenci apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tak guna kita sambut Maulid Nabi tiap tahun, tapi bila orang baca hadis yang sahih, kita pula marah pada orang yang baca tu. Tiba-tiba bila ada orang kata hadis yang ustaz baca tu palsu, kita pula pergi bela ustaz tu. Ahli sunnah ke bernama? Kita kata kita ahli sunnah, tapi bila orang baca hadis sahih, kita kecam kerana berbeza dengan amalan masyarakat, memecah belahkan masyarakat, sedangkan dia hanya membaca apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi bila ada orang membaca riwayat yang palsu, ada orang tegur, yang ni palsu, jangan disandarkan pada agama. Tiba-tiba dia kata, jangan, ini nak malukan orang, nak aibkan orang. Kita kata kita cinta Nabi, di mana buktinya? Maka saya nak kita hidup dalam keadaan harmoni. Kita hormati orang lain. Hormat orang lain bukan bermakna kita nak orang ikut pandangan kita. Hormat pada orang lain, kita ada pandangan dan kita ada alasan, dan kita hormati orang lain yang berbeza kerana dia juga ada pandangan dan alasan.
Kalau kita boleh mengatakan satu benda itu adalah dibenarkan, kita juga kena menghormati orang lain apabila orang lain mengatakan apa yang dilakukan oleh kita sendiri adalah bid'ah kerana tidak ada dalil pada dia. Hormati pandangan, luaskan pembacaan, lapangkan dada untuk menerima perbezaan. Tapi tuan-tuan, orang yang mengatakan kita ni sempit, kadang-kadang dia buat lawak dan menunjukkan dia sangat-sangat sempit. Dia kata ni suka timbul isu khilafiyah, sangat-sangat taksub kepada Ibn Taymiyah, sangat-sangat taksub kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi tuan-tuan, saya dulu kerja bahagian zakat. Zakat dalam negara kita ni, boleh kita katakan semua negeri, zakat gaji ni wajib. Kan? Difatwakan sebagai wajib untuk dibayar, kecuali Perak. Saya kerja di Perak. Ada kawan-kawan kita duk pelikir. Saya tak pernah kata pendapat yang dipegang oleh negeri Perak tu salah kerana dia berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi ada orang yang kononnya sangat tak suka kepada orang yang mempelikirkan mazhab. Tapi dia kadang-kadang dia buat lawak depan kita. Kalau tak nak bayar zakat, tak nak masuk neraka, pindah Perak. Kenapa? Kerana Perak zakat gaji tak wajib. Dia memperlekehkan. Tapi bila bercerita, konon dialah yang paling menghormati mazhab Syafi'i. Tapi di sudut praktikal tidak ada. Maka saya sebut pada sahabat-sahabat semua, kita berbeza dalam keadaan kita beradab. Kita berbeza dalam keadaan kita menghormati orang lain. Mudah-mudahan kita akan pergi kepada satu negara, satu masyarakat yang lebih matang, yang lebih terbuka untuk menerima perbezaan pendapat. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya minta maaf kalau saya salah silap, kalau saya terkasar bahasa. Terima kasih banyak. InsyaAllah tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan kepada Dr. Rozaimi. Kita berikan juga tepukan untuk saya bersama Dr. Mazhar, tuan dan puan-puan. Dan walaupun beliau tak hadir, kita berikan juga penghormatan, kita berikan tepukan pada beliau, tuan dan puan-puan. Dan yang paling utama, tanpa mereka kita tak akan dapat bersiaran secara langsung pada malam ini. Kita berikan tepukan kepada Sinar Harian, tuan dan puan-puan. Alright. Dan akhirnya kita simpulkan perbincangan kita dengan mengungkap bahawa kita bekerjasama dalam perkara yang kita sepakati dan kita bertolak ansur dalam perkara yang kita sepakati, yang kita tidak sepakati, insya-Allah. Sekian daripada saya, Amin Idris. Saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Jumpa lagi insya-Allah di rancangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita berikan tepukan gemuruh kepada tiga tokoh yang berada di atas pentas kita pada malam ini. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, kita sampai ke penghujung dan sekali lagi bagi pihak penganjur Sinar Harian mengucapkan terima kasih khususnya kepada 3 orang yang ada di atas pentas yang menghiburkan kita pada malam ini dan pada masa yang sama memberi pencerahan yang luar biasa kepada kita. Dan alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, saya awal tadi sebut buku Dr. Rozaimi bukan kerana saya satu geng, kerana sama-sama songkok yang sama. Songkok kami ini dapat tajaan daripada majalah AI. Jadi sebenarnya majalah AI juga memberi ingatan kepada kita ketika kita membincangkan soal ekstremis, jangan lupa untuk bulan ini majalah ingatkan kita lagi tentang apa yang disebut dengan Syiah. Kerana banyak perkara yang berlaku di sebalik keganasan juga adalah berpunca kepada apa yang disebut dalam majalah AI pada bulan ini. Tuan-tuan boleh dapatkan majalah ini, dan kalau nak songkok ini, songkok majalah AI, datang ke Karnival Karangkraf 26, 27, 28 pada bulan ini. InsyaAllah ada hadiah istimewa menanti anda dari di Komplek Karangkraf, termasuklah songkok yang kita pakai malam ini daripada majalah AI. Jadi sekali lagi bagi pihak majalah AI dan juga khususnya dan kepada dari kumpulan media Karangkraf selaku penganjur iaitu Sinar Harian, mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Sebagai penghujung, amalan biasa dalam wacana Sinar, kita rakamkan peristiwa bersejarah ini. Hari ini ada salam perdamaian daripada Dr. Asri kepada rakan kita di luar sana. Jadi kita rakam salam perdamaian ini bersama penganjur majalah AI Datuk Syamuddin. Kita jemput Datuk Seri untuk kita rakam sedikit foto kenangan di hari bersejarah ini. Sebelum ada sedikit sidang media untuk rakan-rakan wartawan yang ramai hadir hari ini di atas program yang kita anjurkan. Sekali lagi terima kasih
di atas kehadiran tuan-tuan. Selamat kembali, pandu cermat jiwa selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.